والسلام على رسول الله ومن تبعه ونصره وله أما بعد. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kita ambil sedikit masa untuk kita tadabbur beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Thaha ayat yang ke-131. Allah Ta'ala menyebutkan, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka yang kafir, yang merupakan keindahan kehidupan dunia untuk kami uji mereka padanya, sedangkan limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, ayat yang di dalam surah Thaha ini yang menyebutkan seputar tentang isu ataupun topik bahaya materialism ataupun bahaya bagi seorang yang bersifat materialistik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi supaya tidak melihat kepada harta benda ini sampai mata terbelit. Kalau tengok duit tu, jangan sampai mata kita tu jegil keluar. Gambaran kepada orang yang kalau sukakan kepada benda-benda keduniaan sampai tak boleh nak cover dah. Mata pun akan seakan-akan nak keluar dah. Kerana apa? Terlalu menginginkan akan harta kekayaan tersebut. Melalui ayat ini ada satu kisah yang menjadi sebab kepada penurunan ayat ini, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, bahkan lewat malam dah. Kerana disebutkan bahawa pada waktu itu Sayyidina Umar ada krisis dengan awak rumah dia. Berlaku masalah rumah tangga lah. Berlaku masalah rumah tangga yang menyebabkan tindakan orang lelaki biasanya, kalau duduk dalam rumah takut jadi lain, takut naik tangan atau takut naik kaki, maka keluar daripada rumah. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bila keluar daripada rumah, cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia boleh jadi panduan untuk kita juga hari ini. Kalau berlaku masalah rumah tangga, ialah walaupun kita mungkin keluarga yang baik, tetapi perselisihan faham ini tak boleh nak dielakkan. Dia akan berlaku. Allah Ta'ala akan uji rumah tangga kita. Jadi siapa yang kata kat rumah dia tak pernah gaduh dengan rumah ni, bohong. Dia satu kebohongan yang nyata. Maksudnya kita ni orang lelaki, iaitu orang perempuan. Orang lelaki ada perangai dia, orang perempuan ada perangai dia. Tiba-tiba duduk serumah. Kita sama-sama kawan duduk asrama pun ada bersih faham. Tiba-tiba kita duduk satu rumah dalam jantina, maka tak pelik kalau berlaku pertelingkahan dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila ada masalah yang tak settle, cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang boleh kita buat pun, yang sepatutnya kita buat pun. Kalau berlaku krisis dalam keluarga kita, maka carilah orang yang layak untuk bantu kita. Mungkin tak semestinya ustaz-ustaz, kadang-kadang kawan pun okey, tetapi kawan yang bersifat membantu, bukan semata-mata kawan yang untuk bergosip dan menambah lagi parah dalam hubungan rumah tangga kita. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala pergi cari Nabi, dan ketika mana Sayyidina Umar cari Nabi itu, maka dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas satu tempat yang tak berapa nak selesa. Dalam riwayat sebut ala rimali hasir, di atas batu-batu kecil. Maksudnya Nabi bagi tempat yang tak selesa. Maka apabila
Sayyidina Umar tengok keadaan tersebut, Sayyidina Umar tak boleh tahan. Dia tengah ada masalah. So dicari orang yang nak bantu selesaikan masalah. Rupanya orang yang nak bantu selesaikan masalah pun bukanlah Nabi masa tu ada masalah, tapi tengok kondisi Nabi itu bukan pada keadaan yang senang, menyebabkan Sayyidina Umar dia jadi sebab, dia jadi menangis. Maka bila Sayyidina Umar menangis, orang lelaki menangis buruk sikit. Bukan nak kata Sayyidina Umar tu buruk dah, orang lelaki menangis. Kita boleh bayangkan macam mana orang lelaki menangis. Jadi bila Sayyidina Umar menangis, Nabi perasan ada Sayyidina Umar, maka Nabi pun tanyalah kepada Sayyidina Umar, "Ma yabki?" Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta safwatullah min khalqihi." Nabi tanya kenapa menangis, kok ada masalah pun tak settle ke kan? Baru ni saya tengah dengar kuliah di surau. Waktu kita tak ada kelas, kita pergi dengan kuliah. Dan dengan kuliah tu ada orang call, kita pun risau bila penting. Kita mau keluar, kita angkat. Bila angkat, nangis-nangis. Dan menangis, suara tergelam timbul, suara tergelam timbul. Kita kata, alamak, ada apa pula ni kan? Bila tanya, waktu tu kalau tanya masalah, takut-takut tak cerita. Nak jumpa ke kita tanya? Nak jumpa, hanya nak jumpa. Nak jumpa kita pun boleh lah. Takut-takut bunuh diri kan, bahaya juga kan. Sekarang ni kan, bunuh diri ni boleh dikatakan dah menjadi satu kebiasaan di negara kita. Jadi kita kena risau. Jadi bila ada orang mengadu masalah, cepat-cepat kita ambil berat. Kerana orang tu dia boleh telefon kita, bermaksud ada lah tu. Jadi kita kata orang yang mungkin tak berapa rapat dengan kita, ataupun dia rapat dengan kita, dia call, sama ada nak ajak ngeteng ataupun ada problem. Maka hari itu ada problem. Maka bila ajak jumpa, kita pun panggil lah, datang depan rumah kita, lepak dalam kereta 2 jam. Masalah kita dengar je. Kadang-kadang orang yang nak cerita masalah ni bukannya kita boleh bantu, tapi mendengar masalah itu merupakan bantuan yang paling besar. Jadi jangan ingat bila kita dengar masalah orang ni, benda tu adalah benda yang tak perlu dan tak penting. Tapi sebenarnya dengar masalah orang ni juga merupakan satu penyelesaian yang penting bagi setengah orang dan bagi ramai orang. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, apabila Nabi Musa mengadu masalah kepada dia, jawapan Allah Ta'ala, "Inni asma'u wa ara." Sebenarnya aku ni dengar dan aku melihat. Cerita. Maka itu juga merupakan suatu penyelesaian yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau orang ada masalah, kita dengar dulu cerita dia. Baik. Jadi kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Raja Kisra ada istana dia, ada singgasana dia. Raja Kisra, Raja Kaisar, ada istana dia. Mereka ni pemimpin besar dunia, pemimpin besar negara, dan dia orang ada tempat tinggal yang selesa, singgasana yang selesa untuk mereka berbagi. Tapi engkau ni safwatullahi min khalqih, manusia pilihan Tuhan. Yang pilih kau bukan orang, yang pilih kau Tuhan. Tiba-tiba baring atas batu-batu halus ya. Paling kurang baring atas kata kowe kan. Dia soal juga. Baring atas batu-batu halus seorang Nabi pilihan Tuhan, baring atas tempat yang sangat-sangat tak selesa. Maka Sayyidina Umar tak boleh tahan. Dia tahu selama ni memang Nabi susah, tapi bila tengok dalam keadaan macam tu, Nabi tak boleh tahan Sayyidina Umar. Maka menyebabkan Nabi SAW sebutkan kepada Sayyidina Umar, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab, ulaika qaumun ajjalta lahum tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya. Ulaika qaumun ajjalat lahum tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya." Kata Nabi, "Apa engkau ni ragu-ragu dengan aku ke? Ya ibn al-Khattab, wahai anak kepada Khattab, kau ni tak percaya ke aku ke? Apa yang kau sebutkan itu adalah benda-benda yang memang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala sengaja bagi kepada orang kafir ni keadaan yang mereka memang mewah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ni
panduan kepada kita orang Islam, jangan jadikan panduan kebahagiaan hidup, kesenangan hidup dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Yang ini kan jadi satu trend. Kalau nak tahu hidup kita okey ke tak, tengok orang kafir. Rumah besar. Dia kalau kita banglo besar habis dah. Dia tak panggil banglo, dia panggil mansion. Mansion ni berkali ganda besar daripada banglo. Mansion ni bagi artis-artis biasa. Kalau kita artis national standard banglo lah, besar dah tu. Tapi dia orang pemain bola, mansion, rumah boleh macam. Maka kita semua akan teruja nak tiru artisnya, kehidupan orang-orang kaya di barat, kereta, rumah dan macam-macam. Dan kita meletakkan benchmark kebahagiaan kita ada pada mereka melalui kehidupan materialis. Menyebabkan hari ini manusia sentiasa akan rasa tak cukup. Orang Islam sendiri akan rasa hina apabila kita miskin. Dan akhirnya kita sendiri pun terkesan bila nampak orang miskin, bila nampak orang tak sedekah, kita pun akhirnya suka hina, suka marah. Inilah dia mengaku orang Islam tapi selesa dengan kemiskinan. Ini nampak macam betul kan? Tapi sebenarnya Nabi tak ajar hina orang miskin. Nabi tak ajar hina orang yang minta tolong kepada kita ni. Tak nak tolong sudah, tu je Nabi ajar. Tapi untuk menghina orang susah bukan ajaran Islam. Apatah lagi akhirnya meletakkan nilai kebahagiaan itu adalah dengan harta benda. Kena kaya, kira bahagia. Dia memang tak nafi, memang tak dinafikan. Memang dia merupakan satu elemen yang akan menjadikan kita bahagia. Apa dia? Harta benda lah. Tetapi kena ingat, dia bukan jaminan keutamaan kebahagiaan. Kerana apa? Banyak ayat Quran, hadis Nabi tegur orang-orang yang meletakkan nilai yang paling tinggi kebahagiaan itu melalui harta benda. Suatu hari Nabi SAW ada panggil sahabat-sahabat duduk dengan Nabi, dan Nabi tanya beberapa soalan. Nabi tanya kepada mereka, apa kalian rasa kalau suatu hari nanti kalian keluar daripada rumah waktu pagi dengan pakaian lain, petang nanti keluar rumah lagi dengan pakaian lain? Bagi kita biasa lah kan, pergi kerja baju lain, takkan nak disuruh baju kerja juga kan, kecuali on the way balik kerja kan. Mesti biasanya balik tukar baju lain lah. Tapi dia bukan kebiasaan para sahabat dulu. Tak biasa. Kerana apa? Sahabat susah, baju waktu-waktu lah. Mungkin baju tu 2-3 hari seminggu mungkin. Tapi kita tak boleh lah kan, dalam musim hujan lah kan, jadi tak boleh. Jadi Nabi tanya sahabat, apa rasa kalian kalau nanti pagi keluar baju lain, petang pakai baju lain? Kemudian dihidangkan makanan kepada kita, lepas satu hidangan sampai, habis makan, mari pula hidangan kedua. Habis hidangan kedua, mari pula hidangan ketiga. Maksudnya makanan itu tak putus. Apa? Ada makanan ringan, ada makanan berat, ada pencuci mulut, ada kopi pula, ada istilah semua adalah sapa, apa, dessert dan sebagainya, semua ada belaka. Dan kita bayangannya macam duduk hotel lah. Tak berhenti makanan sampai. Kemudian rumah-rumah kita dihiasi dengan langsir-langsir. Rumah memang hias cantik. Maka Nabi tanya soalan yang bertitik tolak daripada soalan tadi itu. Nabi tanya, agak-agak pada waktu itu keadaan kalian lebih baik ataupun keadaan kalian sekarang ini lebih baik? Nanti itu kaya lah. So, Nabi dah bagi bayangan nanti orang Islam akan kaya. Memang zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi pun sahabat-sahabat dah merasa kekayaan dah. Lepas orang sahabat Nabi berjaya mengalahkan orang Yahudi di Khaybar, waktu itu sahabat-sahabat Nabi kaya dah. Kerana Mekah mereka pasal miskin, bila masuk Madinah dia naik sikit. Jadi Nabi bayangkan nanti sahabat-sahabat akan kaya. Agak-agak kita lah, kita tak jawab apa kalau Nabi tanya dia tu. Assalamualaikum. Miskin tu baik ataupun kaya lagi baik? Tak payah fikir banyak kan? Tak payah fikir banyak, dah ada jawapan dah. On the spot, mestilah kaya lagi baik. Mana ada orang tak nak kaya? Semua orang nak kaya. Sudah tentu dalam kepala kita dah bayangkan kan? Kalau campak duit 1 juta nak beli apa? Oh, hari ni boleh habis. Betul tak? Bagi 100,000 hari ni boleh habis. Bagi 1 juta boleh habis. Kerana kita akan ada nafsu yang sangat
nak buat. Bila tak ada pun kita nak macam-macam, bayangkan kalau ada depan mata duit sejuta. Jadi sahabat Nabi jawab gitulah, mestilah kaya. Maka Nabi tanya lagi, kenapa kaya lagi baik? Sebab bila kita kaya, kita tak fikir nak cari duit, kita akan tumpukan kepada ibadah sepenuhnya. Kita akan tumpu semayang 5 waktu mana? Masjid Cukup hujung tahun, umrah. Cukup dah buat rayuan, pergi haji lagi. Apa lagi? Sedekah. Tak payah kira kan? NGO, tahfiz, apa lagi? Orang-orang negara Palestin, Vietnam, semua kita pergi sedekah lah. Apa lagi? Misi-misi, semua kita akan nak buat. Bayangkan je bila kita kaya, kita tak ada masalah. Program-program, Masya Allah lah kan. Nak buat program apa? Motivasi, bagi duit. Nak buat program untuk ajak orang solat, mari kita bagi duit belakang. Bayangannya begitulah. Dan benda tu memang tak salah pun, betul pun. Tapi apa jawapan Nabi? Nabi kata, antum sekarang lebih baik nanti berbanding daripada kaya nanti. Jadi dia tanya, adakah memang kita ni elok miskin? Adakah memang kalau kita kaya kita akan rosak? Maka benda ni dia bukan suatu benda yang kita panggil sebagai simplistik. Kaya jahanam, miskin baik. Tak juga. Ramai je orang miskin yang curi kan? Ramai je orang miskin yang nipu kan? Dan sudah tentulah orang kaya yang jahat pun ramai. Tetapi agama tak semudah itu untuk menghukum secara literal kan? Asal ada orang miskin buat jahat, semua orang miskin jahat. Ada orang kaya jahat, orang kaya semua jahat. Maka orang yang miskin melarat sehingga dia membinasakan diri dia, memang Islam tak suruh. Dan orang kaya yang zalim, yang menindas pun Islam tak suruh. Sebab tu dia ada kefahaman yang bersifat menumpu, fokus. Bukan umum. Tak boleh jadikan satu hadis tu untuk gambarkan keseluruhan agama sebegitu, tak boleh. Islam sebolehnya mahu umat Islam keluar daripada kemiskinan dengan berusaha, silakan usaha. Dan ada sahabat-sahabat Nabi dan ramai dalam kalangan sahabat Nabi yang miskin, yang mereka digelar sebagai Ahlus Suffah. Tak ada pula Nabi marah dia orang, apa ni tidur masjid, pergi kerja. Antara sahabat yang menjadi Ahlus Suffah siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah memang tak ke mana masjid. Abu Hurairah pernah beberapa kali bangun tu pengsan. Kerana apa? Terlalu lapar. Dia tak kerja. Dan dia hanya tunggu orang bagi makan. Kenapa Abu Hurairah tak kerja? Kita kena tahu. Hari ni ada orang yang beranggapan, InsyaAllah rezeki Allah bagi, tak payah kerja. Ini pemikiran yang salah. Agama tak ajar macam tu. Ni Abu Hurairah dah kena tahu Abu Hurairah buat apa tak kerja. Kenapa Abu Hurairah tak kerja? Kerana Abu Hurairah ada kerja yang lebih penting. Cuma kerja yang dibuat tu tak ada gaji. Apa dia? Abu Hurairah mengumpul hadis-hadis Nabi sebanyak-banyak, ngaji. Sebab tu dia termasuk dalam kategori orang yang layak diberikan zakat. Kerana apa? Untuk ilmu. Dia tak boleh tinggal Nabi, dia sayang. Kenapa Abu Hurairah sayang nak tinggal Nabi? Kerana Abu Hurairah lewat masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Dan Nabi wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Hanya ada 3-4 tahun sahaja untuk bersama dengan Nabi. Menyebabkan dia kata tak boleh jadi. Sahabat-sahabat lain yang kerja sebelum dia dah biasa dengan Nabi. Aku tak boleh, aku lambat duduk dengan Nabi. Maka sepenuhnya dia lah orang pertama yang akan menghadap Nabi. Sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan. Kerana apa? Dia sayang masa tersebut. Maka akhirnya hari ini kita dapat kebaikan daripada apa yang dia buat. Walaupun dia tak kerja masa tu. Dia bukan tak bekerja, tapi dia bekerja yang dilihat bukan kerja. Mengumpulkan hadis Nabi SAW. Dan begitu juga ada sahabat yang kaya-kaya. Ramai sahabat yang kaya-kaya? Ramai. Ada sahabat yang kaya-kaya sebelum Islam, masih Islam dia pun kaya lagi. Ada sahabat yang sebelum Islam kaya, bila masuk Islam jatuh miskin. Bukan kerana masuk Islam tu miskin, tapi pengorbanan yang mereka terpaksa buat. Kerana apa? Digugur kan? Dan diancam. Masuk Islam kan, kena ambil semua harta. Maka pilih nak harta ke nak Islam. Islam lah, harta boleh cari. Maka itu yang menjadikan kekuatan sahabat Nabi yang boleh kita contohi, meletakkan kepentingan agama
berbanding daripada harta. Harta tak boleh cari. Sahabat Nabi yang kaya raya, Abu Bakar, bila masuk Islam, akhirnya makin lama makin miskin. Jadi khalifah lagi terus jatuh miskin. Kenapa? Abu Bakar dia tidak ada orang yang manage bisnes dia. Beza dengan Sayyidina Osman. Sebelum Islam kaya, masuk Islam kaya, lepas Nabi wafat tetap kaya-kaya. Kenapa? Dia ada kaki-kaki. Dia pandai urus bisnes. Lepas tu masa dia jadi khalifah, orang fitnah dia. Ni kaya-kaya ni sebab ambil harta kerajaan ni, ambil harta orang, ambil harta rakyat. Sayyidina Osman terpaksa buat kenyataan media lah, menjawab bahawa aku ni kaya sebelum ni dah, dan sampai sekarang aku kaya-kaya. Dan sampai sekarang harta Sayyidina Osman ada lagi, terputus-putus. Kerana apa? Memang dia orang yang pandai berbisnes dan pandai urus bisnes. Ada orang yang pandai bisnes tapi tak pandai urus bisnes. Akhirnya untung banyak, tapi cek duit mana? Tak tahu. Kerana dia tak uruskan duit. Tapi Sayyidina Osman, Masya Allah. Begitu juga ada sahabat yang kaya-kaya, Zubair bin Awam. Kaya tetapi kaya dengan aset, duit tak ada. Masa perang Jamal, dia hidup sampai zaman Sayyidina Ali dan dia syahid dalam peperangan Jamal. Zubair bin Awam syahid dalam peperangan tersebut. Sebelum syahid tu sempat dipanggil anak dia, Abdullah bin Zubair, wasiat. Dalam perang tu panggil anak dia wasiat. Ni nak panggil tak? Jumpa tak? Ayah saya mati ni. Zubair bin Awam sebut padanya, rasa-rasanya mati ni sebab teruk sangat perang. Maka ayah nak wasiat sikit. Ayah aset banyak tapi duit tak ada. Kau tolong uruskan aset ayah ni. Buat apa? Ada satu tanah dekat Madinah, ada 2 biji rumah dekat Basrah, Kufah sebiji, Mesir sebiji. Tak silap rupa-rupa dia ada dalam 7 ke 8 biji rumah di luar daripada Madinah. Di mana dia ada sekeping tanah. Tapi ayah beritahu ayah ni, duit tak ada. Nak urus tanah, duit tak ada. Macam mana? Sakit kepala. Sebab tu ayah dia kata apa? Kalau kau pening nak uruskan harta ayah nanti, kau minta tolong dengan tuan aku. Az-Zubair bin Awam ni sahabat Nabi yang dia tak ada apa-apa position dalam kerajaan. Dia tak ada. Dia orang kata rakyat biasa. Dia tak ada. Tapi setiap kali peperangan memang dia akan ada. Sebab tu dia dapat harta ghanimah. Dia dapatlah bahagian-bahagian harta dia. Tapi jawatan tak ada langsung. Ikutlah pegawai takbir ke tak ada. Memang Zubair bin Awam tak ada apa-apa jawatan. Maka ada pelik lah. Apa bukan ada bos? Bukan ada jawatan apa-apa ni, nak jumpa bos. Apa siapa pula? Kalau kau pening, maka mintalah dengan Tuhan aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Abdullah bin Zubair bila dia pening, dia akan angkat tangan doa. Dengan Tuhan kepada ayah aku. Bahasanya gitulah, minta tolong kepada Tuhan kepada ayah aku. Mengambil daripada perkataan ayah dia tadi itu. Maksudnya memang pening nak urus harta lah bila tak ada duit. Maka diuruskan harta ayah dia dengan bersungguh-sungguh. Memang ayah dipesan uruskan harta elok, nanti jual semua aset-aset ni dan bagi-bagilah kepada waris-waris yang lain. First nak kena urus dulu. Benda ni ada dalam hadis Riyadhus Shalihin, panjang hadis ni. Hadis ni panjang. Kalau muka surat tu, satu muka surat. Kalau Quran tu kira satu muka penuh, belakang penuh. Cerita pasal hutang Zubair bin Awam dan macam mana Abdullah bin Zubair dengan penuh amanah uruskan harta uruskan harta ayah dia. Anak ni urus harta tak nak. Duit nak. Kita ada anak nak tolong uruskan harta ayah boleh, tapi semua ni defisit lah. Kena tolong top up. Ada nak urus tak? Tak. Tak ada. Tapi lepas ni diuruskan. Diuruskan harta ayah selama 4 tahun. 4 tahun daripada tanah-tanah tadi tu yang masa tu kos mungkin tak sampai lah, kita kata 200,000 harta, ataupun mungkin kalau kita kira-kira mungkin 500,000 ke bawah lah harga dia, aset semua. Tetapi selepas mana diurus, dijual sebahagiannya dan diniagakan lagi, keuntungan harta disebut dalam hadis ni seluruhnya dimiliki oleh Abdullah bin Zubair sebanyak 50.2 juta dirham. Itu harta dia. Kaya lah. Kaya sangat-sangat. Maka ini bayangan kepada agama memang tak akan melarang untuk orang Islam menjadi kaya raya. Silakan. Dan dalam hadis ni pun bagi tahu tak ada larangan untuk kalau ada orang individu dia kaya sangat, dia ada berapa buah rumah, dia ada 100 biji rumah, halal, tak ada masalah. Dia ada tanah yang banyak, tak ada masalah, halal. Bukan suatu kesalahan seseorang itu memiliki kekayaan yang luar biasa, tak salah pun. Yang salahnya apa dia? Bila kekayaan tersebut dimiliki dengan cara yang salah. Ini yang menjadi problem. Biasanya dalam realiti hari ini, kalau orang tu kaya-kaya mesti something wrong.
mesti something wrong. Tapi sahabat-sahabat ambil dulu kaya-kaya elok je. Zubair bin Awam tak ada apa-apa position, boleh kaya. Maksud tak mesti kena ada position baru kaya. Jadi bisnes lah, buatlah apa-apa pun. Kita sendiri yang meletakkan, aku sebagai jawatan apa letak sendiri. Kita yang menguruskan harta kita seluruhnya. Maka sebab itu melalui cerita tersebut tidaklah menjadi suatu kesalahan pun untuk kita menjadi kaya. Cumanya daripada kisah Nabi dengan Sayyidina Umar tadi, Nabi nak bagi panduan kepada kita bahawa itulah yang menjadi benchmark kepada seorang pemimpin Islam. Pemimpin Islam tak syarat kena ada harta yang banyak. Kerana apa? Nabi telah menjadi benchmark dia. Kaya ukur Nabi. Bukan bermaksud kena miskin. Tak. Nabi ini banyak kali berpeluang menjadi kaya-kaya. Banyak kali. Setiap kali peperangan, harta rampasan perang, ada portion khusus untuk Nabi. Sama ada harta rampasan perang ataupun harta yang diperolehi tanpa peperangan. Kalau harta rampasan perang disebut Al-Ghanimah. Kalau harta yang diperoleh tanpa peperangan namanya Al-Faid. Khaybar dapat dengan perang, maka dapat Ghanimah. Fadak, tanah di sebelah daripada Khaybar, tak dapat melalui peperangan. Orang Yahudi salah diri. Maka bayangkan 1/5 Nabi dapat. Kalau 1,000,000 1/5 berapa dah? Nabi kaya. Tapi mana harta Nabi? Bagi belaka, bagi orang belaka. Maka itu maksudnya ada duit lagi. Kerana apa? Mengutamakan orang ramai, mengutamakan rakyat. Itu menjadi keutamaan pemimpin. Tapi kaya dengan sebab jawatan? Bukan. Kaya dengan sebab jawatan? Bukan. Nabi dan Nabi nak ajar bahawa walaupun aku seorang Nabi, tak mesti aku kena kaya macam orang-orang pemimpin-pemimpin dunia yang lain yang kena ada singgasana sendiri. Tak. Inilah seorang Nabi, selesa. Nabi tak mengadu pun. Allah sakit badan, tolong ugut je. Penat bagi atas ni. Tak boleh apa nak jadi. Tak, Nabi tak mengeluh pun. Bahkan Nabi kata, kau tak percaya kat aku ke? Aku okey je, aku enjoy. Bayangannya bahawa tak semestinya kaya baru kita enjoy, miskin kita tak enjoy. Dah. Orang kata apa? Hadaplah dengan apa yang ada. Cuma uruskan setakat apa yang kita ada dengan apa yang kita nak capai, maka usaha dia. Kalau dengan apa yang kita ada tu kita rasa tak bahagia, percayalah, kita bukan tak bahagia kerana kita tak ada harta, tetapi kita suka bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, menyebabkan kita tak pernah bahagia. Itu je. Tengok diri kita dengan apa yang kita ada, hadap, enjoy, kita akan rasa okey. Tapi bila tak okey apa? Tengok kawan mari kita baru, rasa tak sedap. Kawan mari bawa motor baru, rasa tak selesa. Itu yang menyebabkan kita akan sentiasa tak enjoy. Kerana apa? Sentiasa ada keinginan untuk membandingkan dengan orang lain. Maka budaya itu budaya yang tak baik. Budaya yang okey apa? Dia nak beli kereta apa? Dia nak beli rumah apa? Yang penting duit dia. Aku duit banyak ni, aku boleh beli kereta ni. Okey lah. Maka nak okey itu yang memerlukan kepada kekuatan kita sendiri memahami apakah maksud kekayaan yang sebenar. Sebab itu kata Dr. Sukortawi, ending kepada nilaian kekayaan seseorang itu adalah pada imannya. Orang yang memiliki kedudukan iman yang paling tinggi, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam satu hadis, laisal ghina an kasratil arad walakin ghina ghinan nas. Bukanlah kaya itu apabila kita memiliki macam-macam aset, macam-macam material. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang kaya jiwa dia. Kaya jiwa ni boleh jadi orang itu kaya-kaya, dan dia tak menunjukkan kekayaan dia kerana dia bukan kaya untuk menunjukkan kekayaan dia. Kalau rajin tengok Facebook apa, Irfan Khairi kan, duduk Dubai kan, anak bini seorang pun tak ada Facebook, tak ada Twitter, WhatsApp, semua tak ada media sosial, akaun media sosial tak ada. Maksudnya kita kata ini orang kaya yang kita boleh contohi. Sikap rendah dia, bukan orang luar pun, bukan zaman dulu pun, zaman sekarang kita ada orang macam ni. Dia tak cerita dia ada kereta berapa biji, rumah dia cerita. Dia hanya cerita nak kaya macam mana, bagi kita bisnes, ajar tips bisnes macam ni, okey. Tapi nak tayang, biasa trend orang nak ajak kaya kan, mesti nak kena bawa. Dia tak bawa kereta miskin ni, dia bawa kereta-kereta yang lebih mewah pada tu, padahal bukan kereta dia pun. Jadi ini bermaksud kita boleh bezakan orang yang sebenarnya jiwa dia kaya dengan orang yang nak menunjuk-nunjuk sahaja. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat rahimahumullah, Nabi larang kita kaya dengan cara yang batil. Sebab tu dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, sama'una lil kazib akaluna lis suhti. Orang-orang yang suka dengan cerita bohong,
biasanya berpotensi untuk mereka makan harta dengan cara yang batil. Ini Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Orang yang cenderung untuk ambil duit dengan cara yang haram, biasanya sebab apa? Suka dengar cerita bohong. Dan orang yang suka dengan cerita bohong berpotensi juga untuk makan duit dengan cara yang haram. Dalam Al-Quran tak ada perkataan rasuah. Cari dalam Al-Quran tak ada perkataan rasuah. Tapi Al-Quran menggunakan lafaz as-suhtu untuk membayangkan maksud rasuah. Kita pula faham rasuah tu mesti duit bawah meja je. Tentu rasuah ni bukan duit atas meja, bawah meja je. Bank in pun kira rasuah juga. Bahkan bagi bunga pun kira rasuah dah. Syarat dia simple je. Kalaulah kita ni orang biasa, duduk kat rumah, ada tak orang mari datang rumah bagi barang kepada kita? Tapi kita duduk di pejabat, kita duduk di kerusi yang penting. Kadang-kadang kerusi yang penting tu bukannya jawatan pos pun, kerani. Kerani tapi surat tu kena kerani yang type. Maka dia ada power kat situ. Kalau nak surat ni sampai, hulur sikit. Maka kita anggap hulur tu sebagai duit tambah, duit tepi. Ni yang merosakkan kerana kita tak faham maksud rasuah tu. Akhirnya kita seronok makan duit tu dengan keadaan boleh tambah ke sesuka hati, tak ada limit. Bukan ada had limit kan. Maka akhirnya seronok. Setiap kali surat nak sampai pada kita, mari duit sekali. Maka dia jadi satu trend, kebiasaan. Ini yang merosakkan kita. Akhirnya bila dah biasa ambil duit ni, bila bos tanya, kita akan cenderung untuk pusing cerita. Sebab tu kita akan dapati kenapa kes-kes rasuah ni dia berbelit-belit. Kenapa orang yang kantor ni semua cakap belit-belit? Kerana dia nak selamatkan diri. Nak selamatkan diri pula berkait-kait. Kalau kau bocor rahsia, aku bocorkan rahsia kau. Kalau kau bocorkan rahsia kau, aku bocorkan rahsia kau. Jadi akhirnya payah. Sebab tu kita akan dapati betul lah, orang yang suka ambil duit haram mesti lepas tu mesti kaki tipu. Dan orang kaki tipu memang suka ambil duit haram. Maka ini panduan daripada agama. Nak kaya silakan, tapi jangan kaya dengan cara yang haram. Kita kena ada integriti, kita kena ada kekuatan peribadi kita sendiri. Kaya tapi dengan cara macam ni, tak best. Hidup tak selesa. Kalaupun duit banyak, hidup terkongkong, sentiasa akan rasa diikuti, diekori. Akhirnya enjoy ke hidup. Maka tak apalah, apa yang ada enjoy dulu. Esok-esok kaya esok, alhamdulillah. Dengan syarat kita berdikit-dikit mencari kekayaan dengan cara yang halal. Maka sebab tu tak pelik kalau baca dalam statistik SPRM terbaru pun menyebutkan lebih daripada 50% orang muda 40 tahun ke bawah terlibat dengan rasuah. Kita kata, kenapa orang muda pun terlibat dengan rasuah? Dia cek-cek masing-masing nilai pada tahap kehidupan kita masing-masing. Desakan kita adalah nak kehidupan, taraf hidup yang selesa tetapi dengan jalan yang singkat. Maka cenderung untuk ambil rasuah. Kenapa? Tak sabar nak kaya. Dan masing-masing ada demand hidup yang tinggi. Baru kerja 2 tahun, nak pakai iPhone, nak motor, RS yang paling baru. Betul kan? Benda tu tak salah, nak ada keinginan tu semua orang akan ada. Tapi salahnya adalah cenderung untuk cari jalan shortcut yang tak elok. Maka sebab tu bila banyak bisnes kat online, kita join. Scammer tak scammer, kita dah kena tipu dulu. Kerana apa? Nak sangat kaya cepat. Nak sangat kaya cepat ini yang biasanya akan mencampakkan kita kepada kebinasaan. Akhirnya bila dah kantoi, tak ada apa. Tapi masalahnya lambat kantoi, sempat enjoy dulu. Tapi fikirkanlah anak isteri macam mana dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan semua ini menjadi pengajaran penting kepada kita melalui ayat 130 surah Toha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Jadi setakat itulah yang boleh saya sampaikan. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.